海岸通りを歩きたいドライブだってしてみたい足し線の合わせてほしいのレースまたい君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れなくたって忘れないででも気持ちを伝えてしまえばいつかこの Okey, nak tanya tentang pengurusan tadika. Macam mana selama cikgu berkhidmat dekat tadika ni, sebab cikgu kata tadika cikgu menguruskan legasi ayah cikgu kan? Saya meneruskan usaha ayah saya lah selama dah tahun ni masuk 29 tahun. Jadi saya meneruskan usaha ayah saya tu. Kalau murid macam tu, kita biasa tak gunakan kekerasan. Kita akan berlembut. Biasa cikgu akan bawa dia pusing-pusing kat luar. Tengok pokok ke. Tapi kami pagi-pagi biasa sebelum COVID ni, saya setiap awal pagi dalam masa 20 minit akan ada aktiviti luar lah nak kasih kanak-kanak seronok datang bermain. Contoh kita ada kita akan susun permainan setiap hari cikgu akan adakan aktiviti kat luar. Setakat ni cikgu tak menghadapi masalah serius yang begitu. Biasanya dekat sini cikgu kalau ada permasalahan ibu bapa boleh mesej cikgu. Memang cikgu gunakan satu nombor saja. Nombor telefon cikgu ataupun boleh datang jumpa cikgu dekat pejabat. Biasanya nak kata kalau ada timbul isu sangat jarang lah. Sebabnya memang cikgu nombor telefon apa-apa masalah cikgu guna nombor telefon cikgu. Apa-apa diorang kalau ada permasalahan ke kita akan cuba selesai dengan baik. Tapi jaranglah timbul isu pada kalangan ibu ayah ni. Jarang. Saya Ivy, saya asal Labuan. Saya nak tanya apakah jenis latihan keselamatan yang dilakukan oleh pengurus tadika? Yang paling utama pagar depan belakang bila tiba waktu perlu tutup lah, itu yang utama. Sepanjang COVID ni cikgu ada SOP sendiri. Cikgu maklumkan kepada ibu ayah, cikgu buat taklimat. Sebelum bermula sekolah, bermula Julai tahun lepas dan ni nak termasuk baru pun, cikgu panggil ibu ayah ikut sesi. Satu hari satu kelas untuk buat taklimat. Kita beritahulah cikgu buat SOP tu berdasarkan SOP Kementerian Pendidikan Malaysia. Mereka ada garis panduan yang kita kena ikut. Contohnya untuk keselamatan untuk ni kan mengekang penularan ni sepanjang COVID ni, sepanjang Julai tahun lepas, laluan masuk cikgu adalah melalui jalan belakang tadika. Lepas tu bila tiba di tadika, mereka kena berhentikan kenderaan di satu kawasan yang kita orang dah siap letak kon, letak payung, meja duduk saringan. Kami akan ambil suhu mereka, catat. Bila keadaan mereka okey, bawah tu 37.5, baru cikgu keluarkan murid tu dari kenderaan.
Okey. Saya nak tanya cikgu, Mhm. cabaran-cabaran yang macam mana cikgu hadapi untuk terus mematuhi SOP? Cabaran. Cabaran. Sebenarnya poin dia satu je. Sebenarnya tu yang macam cikgu cakap tadi, taklimat kepada ibu bapa tu permulaannya kita sediakan SOP kita sendiri, berlandaskan yang KPM beri, kementerian berikan. Tapi taklimat kepada ibu bapa tu adalah sangat penting sebenarnya. Bila kita dah ada masa taklimat, cikgu akan edarkan cikgu punya SOP, tadika punya SOP kepada ibu bapa, cikgu akan terangkan. Sebenarnya itu yang paling penting. Bila kita dah terangkan, mereka faham tau. Sebenarnya begini, kalau kita hanya edarkan SOP tu, seperti gunakan PDF dalam grup ibu bapa, ada parents, dia akan baca betul-betul. Ada parents, kan sibuk dengan tugas, dia akan abaikan. Ada parents, kadang-kadang dia baca separuh. Ada parents, dia baca sampai habis. Jadi, cikgu rasa yang poin paling penting adalah kita adakan taklimat. Di samping tu kita edarkan dia punya hard copy tu kan. Jadi mereka jelas. Sebab tu cikgu rasa kunci kejayaan cikgu buat SOP semenjak Julai lalu adalah taklimat yang cikgu buat. Mereka datang dan dengar apa yang kita nak, mereka ikut. Dan setakat ni alhamdulillah lah mereka boleh ikut dan mereka sangat beri kerjasama. Okey, seterusnya apakah Apa lagi nak cadangan tanya? pihak pengurusan tadika? Kalau cikgu beritahu saya tadi, cikgu adakan taklimat dengan bagi poster. Cadangan lain ada tak untuk bagi sentiasa patuhi SOP? Ataupun cara yang cikgu bagi tu mereka telah terima? Cikgu, bila cikgu dah edarkan garis panduan tu, di sekitar tadika cikgu tempah banner. Cikgu sentiasa mengingatkan apa yang mereka boleh buat, macam kalau bergejala tak boleh datang. Memang lepas tu dekat tadika cikgu, kalau kamu lihat atau kamu nak gambar, cikgu boleh share. Cikgu macam tempat kereta menunggu, cikgu dah siapkan kon, cikgu dah buat anak panah, mak bapak boleh tunggu dua barisan kenderaan kan, dua baris kenderaan, ada anak panah kanan kiri, lepas tu ada perkataan stop, lepas tu meja saringan cikgu ada letak payung macam kalau kamu lihat dalam TV tu kan, polis apa semua siap payung, siap meja kan, cikgu buat macam tu, macam macam dalam TV tu. Lepas tu kon-kon tu banyak membantu. Lepas tu carta-carta. Apakah cadangan untuk menambah baik sesebuah tadika tu? Sebenarnya okey, cikgu sangat bersyukurlah sebab tadika cikgu mengikut keluasan yang dibenarkan oleh macam kelas tu kena dihiasi, guru-guru dengan daya kreativiti dia sendiri, dia kena hias kelas dia supaya budak-budak akan rasa seronok untuk berada dalam kelas. Macam mana cikgu nak berkomunikasi dengan ibu bapa tentang prestasi kanak-kanak, anak-anak mereka? Cikgu akan adakan hari ibu bapa. Oh, okey. Cikgu adakan hari ibu dekat lah. bapa. Tapi cikgu sentiasa akan bertanya khabar. Kalau mereka, kalau sebelum pandemik ni, cikgu akan sentiasa kalau parents datang, cikgu akan sentiasa macam mengalu-alukan kedatangan mereka macam Assalamualaikum puan. Apa khabar? Sepanjang PKP, cikgu tak buat kelas online tau. Cikgu tak buat kelas online. Tak buat? Sebab cikgu faham kekangan ibu bapa di kawasan ni. Cikgu tak buat kelas online. Tak buat. Cikgu photostat bahan. Cikgu dan guru-guru buat ikut tarikh. Cikgu hantar ke setiap rumah murid. Cikgu hantar ke setiap rumah. Betul. Semenjak PKP 1 bermula. Semenjak PKP 1 bermula Mac tahun lepas,
Sehingga Disember, cikgu pergi ke rumah murid hantar homework. Cikgu hantar, lepas tu 3 minggu selepas tu cikgu kutip balik, cikgu hantar yang baru. Cikgu kutip sambil hantar yang baru. Sehinggalah Kali Disember. jalan lah. Cikgu pergi berapa semua rumah murid cikgu tu ada. Cikgu ada 130 orang, 130 rumah lah cikgu pergi. Wah, menggembara hantar panjang. Cikgu bukan hantar panjang je, murid cikgu ada yang di Meru pun cikgu pergi. Jauh. Meru saya. Tok Muda pun cikgu pergi. Uish, lagi jauh. Tapi yang jauh seperti Puncak Alam, cikgu post. Kalau Puncak Alam cikgu post. Cikgu hantar ya. First time saya dengar sebab adik-adik saya semua Hebat cikgu. online. Bukan hebat. Bukan hebat sebab cikgu macam ni. Sepanjang PKP cikgu baca rungutan guru-guru lain kan dalam Facebook, dalam persatuan. Bila mereka sediakan homework dekat pagar ke, ada parents tak datang ambil. Lepas tu cikgu tak nak jadi macam tu sebab cikgu nak nilaikan duit yang cikgu dah keluarkan untuk buat bahan photostat. Dan cikgu nak hargai apa yang guru-guru cikgu dah buat hasilkan lembaran kerja untuk murid kan. Jadi cikgu ambil. Biasanya untuk 130 orang murid tu biasa 8 hari baru cikgu siap hantar ke semua rumah. 8 hari. Jadi Kalau cikgu macam bagi tu kan masa lah. hari-hari cikgu hantar dekat murid. Cikgu Parents ada komplain tak? Sebelum cikgu datang setakat ni tak ada. Dia komplain macam sebab kan COVID. Tapi kita kalau ada takut macam cikgu tu daripada mana-mana mesti datang rumah bagi kerja sekolah. Memang itu memang cikgu takut. Tapi alhamdulillah lah dia orang semua macam menanti kehadiran cikgu. Bila setiap kali cikgu hantar tu daripada PKP 1 hingga Disember, macam-macam hadiah cikgu dapat. Sebenarnya cikgu bukan nak hadiah pun. Macam cikgu hantar homework kan, nanti diorang kirimkan cikgu makanan. Dia orang faham. Kirimkan cikgu hadiah. Dia faham. Dia orang pun ada kerja. Lepas cikgu sanggup datang rumah bagi kerja sekolah. Kalau sekolah lain tu hari-hari dia bagi kerja sekolah. Tapi untuk November hari tu kalau cikgu November tu cikgu dengar laluan hati mak ayah kalau macam dia kata cikgu anak saya tak siap lagi sebab dia tak nak buat, cikgu turun rumah murid. Rabu 2 minggu sudah rumah murid yang terakhir cikgu pergi. Cikgu duduklah dengan murid tu, dia buat kerja sekolah sampai siap. Cikgu baliklah. Kat rumah tak buat, cikgu datang. Cikgu datang. Tapi dia okey. Bila dia duduk dengan cikgu buat kerja cepat siap. Sebenarnya dia orang boleh dapat buat, parents tapi yang dah lama. positif ni. Betul. Memahami sangat. Alhamdulillah lah. Dia orang pun tak ada macam negatif lah sebab cikgu kan datang rumah kan. Betul. Kalau orang lain kan takut kan orang luar datang rumah, hantar barang lagi nak jumpa. Betul. Yang PKP 1 lah cikgu takut dia orang tak terima kehadiran cikgu. Tak, dia orang siap tunggu cikgu. Cikgu gunakan khidmat rela. Kita bayarlah untuk menjayakan SOP ni. Cikgu hampir sepanjang Julai hingga Ogos tahun lepas cikgu gunakan rela. Satu hari kami bayar RM100. Bukan yang sebab bayaran tu memang dia orang dah tetapkan, tapi kita keluarkan belanja terpaksa dah sebab kita nak jayakan norma baru sebab kita tak tahu apa norma baru. Macam mana nak jayakan norma baru tu kan? Alhamdulillah lah dengan ada rela tu kita boleh elakkan kesesakan di atas jalan atas kan. Lepas tu memudahkan mak ayah untuk keluar masuk untuk balik tu. Memang alhamdulillah lah cikgu ambil awal pagi pukul 7 suku sampai 8 suku. Lepas tu waktu balik tu pukul 11 suku sampai 12 suku. Rela dia dekat jalan atas. Banyaklah SOP macam beg, banyaklah. Beg dia orang memang tak boleh bawa, botol air dia orang tak boleh bawa. Banyaklah SOP dia orang. Kenapa tak boleh bawa cikgu? Memang Kementerian Pendidikan Malaysia dia masa penerangan Zoom meet bersama pegawai PPD,
KPM tidak mahu budak-budak bawa beg ke tadika termasuk botol air. Senang je. Ayat dia mudah, cikgu ingat lagi sampai sekarang ni. Pegawai terangkan, kadang-kadang kan parents suka singgah kedai, beli air kotak, beli Betul-betul. anak dia makan dalam kereta kan. Dia tak nak kuman dekat mana-mana tu ikut melekat dekat beg tu dan ikut datang sekolah. Dia tak nak. Murid-murid semenjak murid-murid tak dibenarkan buat beg, setiap kali homework tu cikgu dah bagi 1 minggu 1 kali, tapi cikgu dah siapkan ikut tarikh lah homework untuk murid tu lah. Kalau macam botol air tu, macam botol air mereka pun tak dibenarkan bawa. Itu arahan daripada KPM. Jadi di dalam kelas cikgu sediakan kalau sepanjang sesi pembelajaran mereka nak air, cikgu akan sediakan air mineral dan cawan kertas. Tapi yang waktu rehat tu memang diorang ada cawan sendiri dengan piring sendiri yang ada tulis nama lah. Sebab cikgu nak kurangkan beban kerja guru. Kalau diorang, kadang budak kan mana ada nak minum 1 kali, kadang-kadang kawan minta air, diorang pun nak minta air. Betul. Betul-betul. Jadi kita gunakan cawan kertas lah. Kat situ ada kos tinggi sikit lah tapi tak apalah. Sebab kita nak jayakan norma baharu ni. Macam mana cikgu cara mengambil pekerja untuk sesebuah tadika? Okey. Istimewanya tadika cikgu ni semuanya guru lama. Tak ada yang nak kata berhenti kerja kecuali kalau mereka berpindah ataupun pencen. Biasanya kalau cikgu nak ambil pekerja, cikgu suka adakan sesi interview. Sebenarnya bila cikgu interview tu, cikgu suka berbual. Sebenarnya daripada perbualan cikgu tu, cikgu boleh menilai orang yang datang mohon kerja dengan cikgu tu. Cikgu lebih tekankan kepada sifat kasih sayang seorang dewasa kepada seorang kanak-kanak. Di samping cikgu tengok dia kelulusan, yang penting ada kelulusan SPM sebab kita nak buat permit guru kan. Lepas tu kalau dia ada diploma awal kanak-kanak, itu satu kelebihan kepada dia. Biasanya melalui perbualan cikgu akan tahu dia boleh ke tidak boleh bekerja dengan cikgu. Boleh ke tak boleh dia dengan kanak-kanak. Macam itu. Oh, okey. Lagi satu, macam mana kalau cikgu nak hadapi pekerja yang bermasalah? Contohnya cikgu tu ada yang tak datang ke, dia ada macam tu. Okey, masalah ni sebenarnya sangat jarang berlaku di tadika cikgu. Sebab cikgu bersama tuan pengurus sangat menjaga hubungan bersama pekerja. Kami sangat menjaga kebajikan pekerja. Biasanya kalau seseorang guru ada masalah, cikgu akan biarkan dahulu. Selepas tu cikgu akan dekati guru tu untuk mengetahui apa. Dia bertugas nak masuk 29 tahun, ada yang lebih 10 tahun. Tapi yang pentingnya kita sebagai pengusaha ni, kita kena jaga kebajikan guru kita. Tu yang penting. Jaga kebajikan mereka seperti mencarum SOCSO, mencarum EPF. Lepas tu gaji yang kita bayar tu sebaik-baiknya biarlah setimpal dengan penat lelah mereka tu. Jangan terlampau berkira macam tu. Semoga dipermudahkan urusan kamu semua Okey, Amin. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Semoga terima cikgu kasih. Terima selalu kasih. berjaya dengan tadika. Amin insyaAllah. Terima kasih luangkan masa cikgu. Sama.